Baru ini, di mana Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa mengatakan bahawa kedudukan Barisan Nasional sebagai parti yang mempunyai kerusi yang terbanyak dalam Perikatan Nasional dan juga parti yang besar harus dihormati dari segi aspek pembahagian kerusi. Dan ini menimbulkan persoalan kita melihat bagaimana rundingan dalam muafakat nasional itu yang dianggotai oleh Barisan Nasional dan juga kita melihat kepada oleh UMNO, PAS dan juga Bersatu sendiri bagaimana rundingan akan dijalankan dan open secret kita melihat kepada ketegangan hubungan antara UMNO dan juga Bersatu itu. Bagaimanakah rundingan ini akan dijalankan? Saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob iaitu pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Itu persoalan ataupun kenyataan yang diberikan oleh Tan Sri Anwar Musa. Tapi kita melihat kepada ada kalanya tumpuan itu diberikan kepada berapa banyak jumlah kerusi yang mereka ingin pertandingkan bagi sesuatu ataupun sesebuah parti dalam Perikatan Nasional itu. Soalnya, adakah calon-calon ini adalah winnable? Adakah cukup parti itu boleh memenangkan calon tersebut pada PRU ke-15? Sebenarnya saya melihat rundingan kursi-kursi melibatkan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional itu perlu dibincangkan secara tertutup bagi memastikan tiada lagi strategi-strategi dalaman gabungan itu terlepas keluar dan menjadi senjata kepada musuh-musuh politik untuk menyerang, khususnya menyerang kerjasama politik yang telah dibangunkan melibatkan parti-parti politik dalam kedua-dua gabungan ini. Tetapi kita sebenarnya perlu menilai jauh manakah kerusi-kerusi yang diberikan itu mampu untuk memberikan kemenangan khususnya kepada Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Adakah calon-calon itu bukan calon yang berkemampuan untuk memberi kemenangan kepada kedua-dua gabungan ini? Ini sebenarnya persoalan yang perlu dilihat lebih secara mendalam oleh kedua-dua parti. Bagi saya, pertimbangan-pertimbangan tertentu itu perlu diletakkan sebagai keutamaan penting. Misalnya, parti yang dominan dalam Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional. Ini merupakan satu perkara yang perlu dilihat dengan lebih serius. Kita tidak mahu menghantar calon-calon ataupun parti yang sebenarnya boleh menyebabkan kekalahan. Itu yang perlu dinilai dengan lebih serius oleh kedua-dua gabungan besar ini, khususnya ketika berhadapan dengan PRU 15. Doktor, bagaimana untuk kita membaca? Adakah cukup untuk kita melihat kepada mungkin UMNO ini mengetuai dari segi jumlah kerusi parlimen yang dimiliki ataupun dimenangi, tetapi mungkin tidak mengetuai pasukan kerajaan sebagai Perdana Menteri? Adakah kita boleh melihat kestabilan politik dalam konteks kerjasama dan juga jajaran politik kerjasama Perikatan Nasional itu? Kita kena beri ruang kepada parti yang dominan untuk menentukan secara bersama dengan parti-parti komponen yang lain. Kerana kalau parti yang dominan ini tidak diberikan ruang yang sepatutnya dalam gabungan MN dan PN, apakah ini kita boleh namakan sebagai kerjasama politik yang baik dan mampu untuk melajui negara bagi mencapai kestabilan politik? Kita lihat dalam konteks kerajaan hari ini, tidak wujud keseimbangan dalam agihan jawatan. Dan khususnya ketika berhadapan dengan PRU 15 pada bila-bila masa yang akan diadakan ini, pertimbangan ini perlu diketengahkan dan parti-parti komponen perlu bertolak ansur untuk memberi keutamaan kepada parti yang punya kekuatan bagi berhadapan dengan PRU 15. Pada akhirnya, Doktor, kita melihat bahawa gerak kerja di peringkat akar umbi itu yang akan menentukan kemenangan sesebuah parti itu dan juga calon tersebut, kerana itulah yang dirasakan oleh rakyat setempat di kawasan parlimen mereka, di don mereka dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada saiz parti dan juga pengalaman berapa lama parti itu ditubuhkan, kita melihat sudah pasti ada parti yang mempunyai pengalaman yang luas dari segi gerak kerja. Adakah ini akan menentukan kelebihan mereka dari segi susunan strategi di peringkat akar umbir, Doktor? Saya yakin parti yang ada pengalaman dan punya akar umbi yang kuat ini sebenarnya merupakan asas penting kepada kemenangan PRU 15. Maka parti yang lain, misalnya Parti Bersatu itu perlu duduk bersama dengan Parti PAS dan UMNO bagi meyakinkan bahawa kedua-dua parti ini mampu untuk menolong Parti Bersatu. Kerana Parti Bersatu ini di peringkat akar umbinya masih lagi tidak kukuh seperti kedua-dua parti yang lain. Bagi saya, kita perlu melihat adakah nak masuk PRU 15 ini setakat untuk memegang jawatan dalam kerajaan ataupun setakat hanya untuk menang tetapi rundingan ataupun kerjasama itu tidak dibentuk dengan begitu solid sehingga memberi kemenangan yang bergaya kepada parti gabungan PN dan PN dalam berhadapan PRU 15.
Kita faham, Doktor, kepimpinan ini pada ketika ini Perikatan Nasional ini disifatkan kepimpinan mungkin didominasi oleh Melayu Islam, tetapi pada PRU ke-15 kita juga mahukan sokongan daripada kaum-kaum lain, China dan juga India. Dalam konteks Perikatan Nasional ini, adakah mereka mempunyai kekuatan untuk menarik pengundi-pengundi bukan berbangsa Melayu ini? Kerja untuk berhadapan dengan PRU 15 itu perlu disegerakan kerana komuniti-komuniti yang agak kecil dan minoriti ini, misalnya India, China dan segmen-segmen kaum yang lain itu perlu ditarik untuk menyokong PN dengan kadar segera. Kita tidak boleh untuk melaksanakan kerja di saat-saat akhir kerana komuniti-komuniti ini dan kaum-kaum ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam membentuk gabungan kerajaan yang cukup kuat di tingkat persekutuan dan negeri. Kita lihat sejarah politik negara itu, kita tidak boleh untuk duduk hanya sekadar daripada satu kaum saja untuk mentadbir dan meraja negara. Mesti ada kerjasama gabungan antara parti-parti komponen yang lain, belakangkan multi etnik dan kaum dan agama. Ini sebenarnya formula dan resepi kejayaan sebuah kerajaan yang stabil di Malaysia semenjak merdeka. Okey, Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini membincangkan tentang bagaimanakah agihan kerusi. Bukan itu sahaja, melihat kepada bagaimana ia harus dilakukan secara tertutup dan juga memberikan ruang kepada mereka sebelum berlangsungnya PRU ke-15. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya,